Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak didik Ustazah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat meneruskan sesi PDPR kita untuk minggu yang seterusnya di bawah tajuk Kisah Penyusuan Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak Ustazah yang dikasihi sekalian. Sebelum tu Ustazah minta anak-anak sekalian buka buku teks dan kita sama-sama rujuk di muka surat 129. Okey, baiklah. Okey, cuba anak-anak perhatikan pada gambar yang Ustazah tunjukkan ni. Apa yang anak-anak dapat lihat? Ya, betul, ini merupakan gambar seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya. Ini bersesuaian sangat dengan topik kita pada hari ini, iaitu yang berkaitan dengan kisah penyusuan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, apa maksud penyusuan dalam topik ni? Penyusuan adalah seseorang wanita yang menyusukan bayinya dengan susunya sendiri, iaitu susu yang keluar dari badannya sendiri, atau boleh juga berlaku melalui ibu susuan. Apa maksud ibu susuan pula? Ibu susuan ni adalah wanita yang menyusukan bayi lain yang bukan anak kandungnya sendiri. Maksudnya, ibu yang menyusukan seseorang bayi ni boleh juga merupakan ibu kandungnya sendiri, atau mak kita sendirilah. Atau boleh juga bayi ni boleh diserahkan kepada wanita lain untuk disusukan. Okey, baiklah. Seseorang ibu itu disarankan untuk menyusukan bayinya sendiri. Namun jika tidak mampu, ibu tersebut juga boleh menyerahkan bayinya itu kepada wanita lain untuk disusukan. Inilah yang dinamakan ibu susuan. Penyusuan bayi ini ada disarankan dalam Islam. Ini kita dapat lihat daripada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Kita tengok sama-sama. Surah Al-Baqarah ayat 233. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan tersebut. Baiklah, seterusnya. Dalam topik ini kita akan mengetahui kisah penyusuan Nabi Muhammad SAW oleh 3 orang wanita mulia yang sangat hebat. Mereka ialah terdiri daripada ibu kandungnya sendiri. Nanti kita tengok siapa nama ibu kandung Nabi Muhammad SAW. Dan ada 2 lagi wanita, iaitu ibu susuan Nabi. Kita tengok bersama-sama. Ada 3. 1, 2, 3. 3 orang wanita hebat yang menyusukan Nabi. Bermula daripada Nabi dilahirkan. Mari kita tengok sama-sama. Kita sebut bersama-sama ketiga-tiga wanita yang menyusukan Nabi. Baiklah, kita tengok yang pertama. Siapa dia yang menyusukan Nabi? Yang pertama merupakan ibu kandung Nabi sendiri, iaitu Aminah binti Wahab. Kita sebut sekali lagi, Aminah binti Wahab. Yang kedua, seorang wanita, iaitu ibu susuan Nabi. Wanita yang kedua yang menyusukan Nabi, apa nama dia? Yang kedua, Suwaibah al-Aslamiyah. Sekali lagi, kita sebut sama-sama, Suwaibah al-Aslamiyah. Dan yang ketiga, siapa dia wanita yang ketiga yang menyusukan Nabi? Halimah As-Sa'adiyah. Sekali lagi kita sebut Halimah As-Sa'adiyah. Dekat sini ada 3 wanita yang menyusukan Nabi. Kita sebut sekali lagi. Yang pertama, ibu kandungnya sendiri, iaitu Aminah binti Wahab. Yang kedua, ibu susuan Nabi, Suwaibah al-Aslamiyah. Dan yang ketiga, iaitu Halimah As-Sa'adiyah. Kita tengok satu per satu. Kita tengok satu persatu ibu
susuan Nabi ataupun wanita yang menyusukan Nabi. Okey, ini kita anak-anak boleh rujuk di muka surat 131. Okey, tadi kita sebut ada 3 wanita yang menyusukan Nabi, iaitu Aminah binti Wahab, yang kedua Suwaibah al-Aslamiyah dan yang ketiga Halimah as-Sa'adiyah. Okey, kita tengok bersama-sama. Okey. Ibu susuan Nabi yang pertama. Ibu susuan Nabi yang pertama iaitu Aminah binti Wahab. Siapa dia Aminah binti Wahab ni? Ya, Aminah binti Wahab merupakan ibu kandung Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ibu baginda sendiri. Maksudnya setelah Nabi dilahirkan, baginda disusukan oleh ibunya sendiri, iaitu yang saya sebutkan tadi namanya Aminah binti Wahab. Aminah telah menyusukan Nabi selama 7 hari. 7 hari. Aminah binti Wahab ni berketurunan Bani Hashim. Bani Hashim. Kenapa agaknya 7 hari je ya? Ini kerana tempat kelahiran Nabi iaitu kota Mekah adalah sesak dan udaranya tidak sesuai untuk ibu-ibu menyusukan anak. Oleh yang demikian, Aminah telah mencari ibu susuan Nabi di kampung pedalaman, iaitu Bani Sa'ad, kerana di sana udaranya lebih bersih dan segar. Kita ulang balik isi pentingnya. Ibu kandung Nabi yang menyusukan Nabi buat kali pertama, iaitu yang bernama Aminah binti Wahab. Aminah telah menyusukan Nabi selama 7 hari. Tadi saya cakap Aminah tu merupakan ibu kandung Nabi sendiri dan Aminah berketurunan Bani Hashim. Baiklah kita sambung lagi. Sementara menunggu kedatangan ibu susuan Nabi dari perkampungan Bani Sa'ad, Aminah telah menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada ibu susuan Nabi yang pertama, iaitu yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah untuk disusukan buat sementara waktu. Tadi saya cakap Aminah ingin menyerahkan Nabi Muhammad untuk disusukan oleh wanita yang datang daripada kampung pedalaman. Kenapa tadi? Kerana udara di kampung adalah lebih bersih, lebih segar. Tetapi sementara nak tunggu wanita daripada perkampungan tadi datang untuk menyusukan Nabi, Aminah iaitu ibu Nabi telah menyerahkan buat sementara waktu kepada Suwaibah al-Aslamiyah untuk menyusukan Nabi. Oleh itu Suwaibah al-Aslamiyah sempat menyusukan Nabi selama beberapa hari. Beberapa hari sahaja. Sementara menunggu kedatangan ibu susuan dari perkampungan Bani Sa'ad. Siapa dia Suwaibah ni? Suwaibah ni merupakan hamba perempuan kepada bapa saudara Nabi itu sendiri, iaitu Abu Lahab. Kita ulang sekali lagi isi yang kedua. Ibu susuan Nabi yang kedua adalah yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Berapa lama Suwaibah menyusukan Nabi? Iaitu selama beberapa hari sahaja. Suwaibah al-Aslamiyah ni merupakan ibu susuan Nabi. Dan seterusnya Suwaibah al-Aslamiyah ni merupakan hamba perempuan Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, kita sambung lagi. Setelah itu Aminah telah menyerahkan pula Nabi kepada ibu susuan Nabi yang kedua, iaitu Halimah as-Sa'adiyah yang berasal dari suku kaum Bani Sa'ad. Ni yang Ustazah cakap tadilah. Aminah nak menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada wanita yang datang daripada perkampungan, kerana udara di sana lebih bersih dan segar. Siapa nama tadi? Siapa nama ibu susuan yang nak diserahkan tadi? Wanita ini bernama Halimah as-Sa'adiyah. Atau nama sebenarnya adalah Halimah binti Abi Zuwaib as-Sa'adiyah. Halimah telah membawa Nabi ke perkampungannya untuk disusukan dan beliau telah menyusukan Nabi selama 3 hingga 5
tahun. Okey, kita ulang isi penting untuk ibu susuan Nabi yang kedua. Okay, siapa namanya? Namanya adalah Halimah As-Sa'adiyah. Okay, Halimah As-Sa'adiyah ni sempat menyusukan Nabi selama 3 hingga 5 tahun. Jadi Halimah As-Sa'adiyah ni telah menyusukan Nabi dalam tempoh yang palinglah lama. Okay, Halimah As-Sa'adiyah ni merupakan ibu susuan Nabi Muhammad SAW dan nama sebenar beliau ialah Halimah binti Abi Zuaib As-Sa'adiyah. Ada yang terakhir, Halimah As-Sa'adiyah ni berasal daripada suku kaum Bani Sa'ad. Okey. Baiklah anak-anak semua, itulah dia ketiga-tiga wanita hebat yang telah menyusukan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, setelah memahami kisah penyusuan Nabi sebentar tadi, mari kita lihat rumusan ataupun kesimpulan daripada perbincangan kita tadi agar anak-anak lebih mudah faham insya-Allah. Okey, kita tengok satu per satu. Okey, dekat sini tadi saya cakap ada 3 ibu ataupun wanita yang menyusukan Nabi. Okey, 1, 2, 3. Kita akan tengok satu per satu. Okey, kita sebut dulu satu per satu. Yang pertama adalah Aminah binti Wahab. Yang kedua, Suwaibah Al-Aslamiyah. Dan yang ketiga, Halimah As-Sa'adiyah. Okay, kita tengok satu per satu. Okay. Wanita yang pertama tadi, yang bernama Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ni sempat menyusukan Nabi selama 7 hari. Dan Aminah binti Wahab ni merupakan ibu kandung Nabi sendiri. Dan Aminah binti Wahab ni berketurunan Bani Hashim. Okey, wanita yang kedua yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah Al-Aslamiyah ni sempat menyusukan Nabi hanya beberapa hari sahaja. Suwaibah Al-Aslamiyah ni merupakan ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Suwaibah Al-Aslamiyah ini merupakan hamba perempuan Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi sendiri. Okey, wanita yang ketiga yang bernama Halimah As-Sa'adiyah. Halimah As-Sa'adiyah ini menyusukan Nabi dalam tempoh yang paling lama, iaitu selama 3 hingga 5 tahun. Halimah As-Sa'adiyah ini merupakan ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Dan Halimah As-Sa'adiyah juga merupakan keturunan Bani Sa'ad. Okey, baiklah. Setelah kita berbincang berkaitan topik kita, iaitu kisah penyusuan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, dekat sini Ustazah ada sediakan latihan pengukuhan untuk anak-anak selesaikan. Okey, baiklah. Dekat sini ada 2 tugasan dalam modul yang Ustazah telah sediakan. Okey, tugasan yang pertama. Ustazah minta anak-anak pilih, sebut dan warnakan nama wanita ataupun ibu yang menyusukan bayi. Kita tengok betul ke salah. Okay. Siapa nama wanita yang menyusukan bayi? Adakah Aminah binti Wahab? Kalau betul, warnakan. Okay, yang kedua, adakah wanita tersebut bernama Siti Khadijah? Okay, adakah bernama Suwaibah Al-Aslamiyah? Adakah beliau bernama Halimah As-Sa'adiyah? Atau adakah beliau bernama Maryam? Ustazah nak anak-anak pilih. Boleh buat dengan bimbingan ibu bapa. Dan tugasan yang kedua, dekat sini Ustazah minta anak-anak gunting. Ni gunting ni lah. Warna-warna ni gunting satu per satu. Okey, gunting dan tampal. Tampal dekat kotak kosong ni untuk melengkapkan peristiwa penyusuan Nabi Muhammad SAW dengan betul. Dekat sini ada 3 kolom. Aminah, Suwaibah, Al-Aslamiyah. Ustazah nak anak-anak gunting dan tampal berkaitan dengan berapa tempoh penyusuan baginda, tentang status ketiga-tiga wanita ini dan asal-usul ketiga-tiga wanita ini. Okey, Ustazah harapkan anak-anak sekalian dapat menyiapkan tugasan tersebut dengan bimbingan ibu bapa, ataupun kalau boleh buat sendiri lagi bagus, insya-Allah.
Baiklah Ustazah rasa setakat itulah saja sesi PDPR kita untuk minggu ini. Selamat menuntut ilmu dan sekian sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.